Okey, selamat petang selamat petang dan hari ini cikgu akan buat recording. Okay, sebab ada syarat yang terdapat cikgu elakkan, jadi hari ini cikgu akan buat recording untuk pengajaran hari ini. Seperti yang telah cikgu maklumkan hari itu, ada sebahagian yang cikgu belum terangkan. Jadi setelah lengkap topik ini, hari ini cikgu akan terangkan bahagian ini yang dikatakan logaritma dengan asas I. Okay. Ini bahagian dia. Okay. Logaritma dengan asas I. Jadi apakah itu asas I? Okay. Sebelum ini yang kita sudah pelajari adalah logaritma dengan asas 10. Dengan asas 10. Okay. Asas 10 hari itu cikgu pun sudah terangkan, iaitu asas nombor yang diguna secara umum. Okay. Iaitu asas 10. Jadi setelah mengetahui asas 10, contohnya log asas 10 bagi 10 bagi asas 10 adalah sama 1. Log asas log 3 asas 10 sama dengan 0.4771. Okay, ini yang telah kita pelajari. Jadi apa yang kita nak pelajari hari ini adalah kita nak tukarkan asas ini kepada satu asas yang baru, namanya asas I. Okay, asas I. Jadi apa itu asas I? Okay. Asas I sebenarnya tak ada apa-apa yang lain. Asas I ini dia sebenarnya adalah satu nilai. Okay, I mewakili satu nilai, iaitu satu nilai yang nilai nombor perpuluhan, nilai nombor perpuluhan 2.7182, di mana nombor ini adalah nombor perpuluhan yang panjang dan tidak berulang. Tidak berulang. Okey, jadi dia tak seperti nombor 10. Kalau 10 ini dia adalah nombor bulat. Okey, dia adalah nombor bulat dan dia adalah nombor yang nombor yang tepat. Okey. I ini adalah satu pemala di mana dia tidak berulang. Okey. Jadi kalau ini jadikan satu asas, kita akan namakan logaritma ini sebagai logaritma jati. Logaritma jati. Okay. Dan di mana logaritma jati ini dia bukan logaritma biasa. Kalau logaritma biasa adalah asas 10. Jadi logaritma asas I dia dinamakan logaritma jati. Dia juga boleh ditulis. Dia boleh ditulis sebagai LO, log dengan asas I. Okay. Atau di sini dia boleh juga diringkaskan dengan ln. Macam ing, macam bahasa Inggeris. Tapi dia sebenarnya bukan in, dia adalah ln. Okey, jadi maksudnya kalau ln itu lain kali kamu nampak dalam matematik, ln itu apa maksud? Ln itu dia adalah log log dengan asas I. Jadi di sini dia ada perkenalkan beberapa nilai. Jadi kalau kamu nak tengok dalam kalkulator, kalau nak tekan nilai ini dalam kalkulator, boleh tak? Boleh. Di dalam kalkulator, di dalam kalkulator ada dua yang boleh kamu tekan adalah log asas 10 dengan log asas I. Iaitu dalam kalkulator, cuba kamu tengok di sebelah kanan, di sebelah kanan atas dia ada tulis sana ln. Itulah dia punya logaritma. Jadi dua-dua ini ada ditunjuk dalam kalkulator kita. Tapi ini hanya sebagai pengenalan dalam
buku topik 3 dan 4 ni, di mana anda tidak akan disuruh untuk mencari nilai berkaitan dengan logaritma asas E ini. Dia hanya tunjukkan, dia hanya perkenalkan simbol sambil mengajar anda logaritma asas 10 and so on. Okay. Jadi di sini dia ada satu info tambahan. Ada satu info tambahan. Dia nak anda cuba cuba fahamkan ni. Okay. Okay. Jadi dia kat sini katakan log A asas E, okay, dengan E ialah pemalas eksponen. Okay, pemalas eksponen di mana nombor E mempunyai perpuluhan yang tidak berulang. Kalau kamu tengok sini, dia adalah nombor tak berulang, iaitu 2.7182. Dan berikut ini adalah beberapa yang perlu kamu kaitkan dengan log asas E. Yang pertama itu tak adalah, yang pertama itu log asas 10 bagi 10 sama dengan 1. Okay, yang pertama ini itu sebenarnya yang sudah kita belajar, ya. Tapi apa yang menarik di sini adalah kamu tengok ni. Dia tidak ada tulis asas 10. Okay, maksudnya di sini contohnya log 10, kamu juga boleh tuliskannya sebagai log 10 di mana asas kat bawah sini tak payah tulis. Okay, ataupun log 5, log 5 asas 10, kamu juga boleh tulis saja log 5. Mereka adalah sama maksud. Di mana di sini maksudnya kamu tak payah tulis asas 10. Hanya untuk asas 10 saja kita boleh tulis log. Kalau soalannya asasnya adalah contohnya 2, adakah kita boleh tuliskannya sebagai log saja? Tak boleh. Kalau kamu tulis macam ni, ini salah. Ya, sebab asasnya adalah 2. Kalau kamu tulis log saja, kamu sudah mengubahkan asas jadi 10. Jadi kalau 10, mereka itu 2 actually tidak sama. Dia tidak sama nilai. Sebelah sini sama 3, sebelah sini sama dengan 0.9 something tu. Dia tak sama nilai tu. Dia not the same. Okay, jadi log hanya boleh diguna pakai khas untuk asas 10. Okay, dan di sini dia kaitkan juga dengan ini sebenarnya maksud apa? Ini sebenarnya log bagi E asas E. Jadi kalau E itu sama, maksudnya dapat 1 lah. Itu yang dia masukkan tu. Macam mana dia boleh sama 1 kan? Okay. Seterusnya dia bawa lagi satu lagi. Dia bawa satu lagi. Dia katakan panjang lagi. Okay. E kuasa X dia sama apa? Ini sebenarnya membawa maksud log E kuasa X bagi asas E kan? Jadi ini akan turun ke depan. Jadi X. Okay. Dan belakang ini jadi 1. Jadi X. Okay. Jadi dalam kata lain, log E, okay, power X adalah sama dengan indeksnya sendiri. Okay. So bila ini kamu faham, dan datang lagi satu konsep di sini. Okay. Dia kata apa ni? Dia katakan E kuasa log X sama apa? Jawapannya sama X. Ya, E kuasa log X jawapannya sama dengan X. Okay. Kenapa macam tu pula kan? Begitu juga dengan ini. Ini dua sama saja. Sama maksud. Okay, itu 10 kuasa log X jawapannya sama dengan X juga. Okay. Kalau kamu tengok dua-dua ini, dia sebenarnya sama pattern, sama maksud. Apa yang sama? Untuk lebih senang faham, cikgu terangkan gunakan ini. Okay. Kenapa ini 10 kuasa log? Biasanya kita hanya belajar 10 kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Tak pernah kamu belajar 10 kuasa log. Okay. Jadi kalau 10 kuasa log, di mana log di atas tu log X pula dengan asas 10. Dengan asas 10. Dia akan sama dengan X itu saja. Kenapa? Okay, cuba kita buat macam ni.
Contohnya log X, okay, asas 10 akan sama dengan satu nilai Y. Akan sama dengan satu nilai Y. Jadi ini adalah persamaan pertama. Jadi kalau saya tukarkan ini kepada bentuk indeks, dia akan jadi 10 kuasa Y sama dengan X. Betul? 10 kuasa Y sama dengan X. Ini persamaan kedua. Sekarang saya gabungkan persamaan 1 dengan persamaan 2 ke dalam satu persamaan baru. Saya gabungkannya, iaitu 10 kuasa Y. 10 kuasa Y ini adalah Y ini. 10 kuasa Y ini, di mana Y ini dia sama dengan log X. Jadi Y di atas sekarang saya gantikan dengan log X. Di mana dia sama apa? Dia tetap sama dengan X. Jadi 10 kuasa log X dengan asas mesti 10, baru dia sama dengan X. So di sini kamu kena hati-hati, kamu kena nampak ini adalah 10, ini adalah 10. Dalam buku tu dia tidak tuliskan 10 ini. Tengok, dia tak tuliskan 10 ini di atas tu. Kamu tengok, dia tak tuliskan 10 tu. Kenapa dia tak tulis 10? Itu yang cikgu sudah terangkan tadi di atas ini. Di mana kalau dia adalah asas 10, kamu tak payah tulis 10. Memang dia maksudnya asasnya 10. Jadi ini untuk log asas 10 punya case. Kalau untuk yang ini macam mana? Itu sama saja kan? Sama saja. Iaitu contohnya cikgu buat semula. X kuasa log X sama dengan X. I kuasa log X sama dengan X. So kalau kita mulakan dengan persamaan pertama yang biasanya kita faham adalah log I, di mana I kuasa X dia sama apa? Dia sama dengan X. Log I sama dengan X. Tapi hari ini cikgu buat lain sikit. Untuk menerangkan soalan di atas ini, dia akan jadi log X I sama dengan Y. Ini persamaan pertama. Jadi I kuasa Y sama dengan X. Ini persamaan kedua. Cikgu gunakan konsep di sini, bawa masuk ke sini. Jadi saya gabungkan 1 dengan 2, di mana 2 ini, saya gabungkannya. Jadi I kuasa Y, Y sekarang adalah log X asas I dikatakan sama dengan X. Ini gabung 1 gabung dengan 2. Kamu dapat yang ini. Jadi I kuasa log ini kita boleh tuliskannya sebagai ln X sahaja. Jawapan sama apa? Jawapan sama X. Inilah membuktikan kenapa ini dikatakan sama dengan X. Jadi bahagian yang cikgu belum terangkan hari itu untuk log asas I, di mana I ialah eksponen, di mana dia adalah satu nilai nombor constant yang perpuluhan yang tak berulang. Mungkin kamu nak tanya cikgu kenapa nak gunakan huruf I kan? Kalau tak guna huruf I, kalau kamu nak masukkan ini sebagai asasnya, dia terpaksa ditulis sebagai log. Contohnya log 5 asas 2.7182 panjang tu. Orang tak akan, sebab dia adalah satu perpuluhan yang tak no ending, banyak belakang tu banyak panjang macam pi. Macam pi. Pi, kenapa orang guna simbol pi? Sebab dia sama dengan 3.141 panjang kat belakang. Dia orang ringkaskannya jadi 3.142 ataupun
selalunya orang akan gunakan simbol pi. Okay. Pi dengan E adalah sama konsep punya jenis nombor. Mereka adalah nombor yang dikatakan tidak rasional. Nombor tak rasional. Irrational number. Okay. Okay, so tak apa. Itu jenis nombor nanti kamu akan belajar lagi banyak. Apakah jenis nombor. Okay, yang cikgu nak habiskan bahagian ini adalah bahagian yang terakhir. Okay, iaitu penyelesaian masalah. Okay, iaitu aplikasi indeks dan logaritma dalam satu soalan yang melibatkan masalah-masalah hidupan harian kita. Okay, jadi contoh soalannya ada kat sini. Apa dia kata? Jika ambil contoh soalan ini. Okay. Soalan ni kata apa? Dia kata ahli entomologi ni entomologi ni adalah ahli yang mengkaji serangga. Dia adalah saintis yang khasnya mengkaji serangga-serangga yang ada di muka bumi ini. Jadi dia mendapati bahawa wabak mengganggu belalang terhadap tanaman tersebar seluas dengan satu formula baru. Ini formula yang mereka dapat. Okay, untuk formula dia. Okay, maksudnya belalang bila datang ni, serangga bila datang serbu, okay, dia akan apa? Dia akan memberi gangguan kepada tanaman secara seluas berapa ekar. Okay. Jadi di mana di dalam sini dia katakan bila nak baca soalan ni fahamkan ayat demi ayat jangan nak baca habis. Satu ayat kamu fahamkan dia. Di dalam formula ini, okay, apa yang dimasukkan dengan eng ini? Eng ini ialah bilangan minggu. Maksudnya kalau belalang tu satu kumpulan yang besar datang, dia berada di satu tempat makan tanaman tu, dia mestilah makan bukan sehari, dia akan berada di sana makan sehari, seminggu, 2 minggu kan. Jadi eng itu merujuk kepada bilangan minggu selepas pemerhatian awal dibuat. Okay. Jadi kalau eng itu seminggu, seminggu kita ganti masuk sini, ganti masuk sana untuk kira berapa ekar telah habis makan. 2 minggu, berapa lagi ekar akan menerima kesan gangguannya. Jadi mereka telah akhirnya bila pemerhatian dibuat, mereka hasilkan satu rumus mengatakan kalau belalang ini datang, inilah rumus dia. Inilah rumus yang akan dikaitkan dengan seluas mana tanaman, seluas mana ekar tu akan dirosakkan oleh belalang tersebut. Okay. Jadi soalan A dia kata apa? Soalan A dia katakan kita mula dengan rumus dulu. A eng ini maksudnya apa? A ini merujuk kepada area lah, keluasan. Keluasan bergantung kepada n. Maksudnya ini adalah sejenis fungsi. Ini sebenarnya sejenis fungsi, di mana fungsi pengiraan luas kawasan itu bergantung kepada bilangan minggu n. Okay. Jadi dia punya formula adalah 1000 ekar darat dengan 2 kuasa 0.2 bilangan minggu. Okay. Ini rumus yang mereka dapat. Dan kalau kamu tengok rumus ni, dia ada apa? Dia ada hasil darat. Yang penting di sini dia ada indeks. Topik kita indeks kan? Jadi dia akan kaitkan dengan indeks. Okay. So soalan A dia kata apa? Soalan A dia kata cari luas asal kawasan wabak. Luas asal maksudnya sebelum dia mula, dia baru sampai. Bila sampai, dia terus banyak-banyak sampai, landing saja dia telah cover berapa kawasan, berapa keluasan yang dia akan tutup. Dia tak mungkin semua duduk sama, dia akan tersebar luas. Okay. Jadi itu adalah keluasan asal kawasan wabak. Okay.
Jadi pada mulanya dia belum ada minggu, betul. Jadi pada asalnya dia adalah sifar. Jadi kita pun gantikan nilai sifar itu ke dalam rumus anda. Darab dengan sifar jadi 1000 darab dengan 2 kuasa sifar. Jadi dia sama 1, iaitu 1000 ekar. Okey. Jadi kalau kita tengok apa yang dia tunjuk kat sini, pada asalnya, okey. Itu refleksi tunggu, kita tengok ni. Okey. Pada asalnya 1000 ekar. Okey. Yang kedua, B dia minta apa? Dia carikan. Okey. Cari luas kawasan wabak setelah 5 minggu. Setelah 5 minggu. Sekarang 1000 darab dengan 2 kuasa 0.2 darab kuasa 5. Jadi kalau kira-kira okey, ni jadi 1 jadi 2 menjadi 2000 ekar. Maksudnya apa? Maksudnya dalam masa 5 minggu, okey, belalang berada di tempat tu, dia akan menghabiskan tanaman seluas 2 ekar. 5 minggu dia akan habiskan 2000 ekar. Okey. Kalau 5 minggu tu 2 ekar, adakah 10 minggu itu berupa macam 4000 ekar? Mungkin kita pun andai yang macam tu kan. Mula-mula belum datang 1000. Bila dah datang duduk sana 5 minggu jadi 2000. Kalau dia makan lagi 4000 lagi banyak, lagi lama, iaitu 10 minggu, daripada 1000 jadi 2000, dia naik 1000, mungkin dia naik lagi 1000, iaitu jadi 4000, 3000 atau 4000 kan. Kita akan buat andaian macam tu, betul. 1000 jadi 4000, jadi 2000. Jadi maksud dia meningkat 1000. Jadi kalau 10 minggu mesti dia naik lagi, sekali ganda lagi. Adakah itu jawapannya? Jadi kita kena tengok. Itulah sebab kena kaji. Kita tak boleh katakan gunakan sekali tata. Kita buat andaian yang terus. Okey. So ini adalah 4. Jadi apa? Jadi 4000 ekar. Okey. Maksudnya tengok 5 minggu. 5 minggu 2000 ekar akan terima kesan. 10 minggu 10 minggu 4000 ekar akan terima kesan. Okey. Jadi soalan C itu tanya apa? Soalan C. Okey, dia kata berapa masa dia ambil untuk wabak itu merebak di kawasan seluas 8000 ekar. So kalau katakanlah tanaman pada petani itu dia ada 8000 ekar dengan rumus formula yang dihasilkan oleh saintis tu ataupun ahli entomologi tu, entomologi tu, kita nak tahu dia ambil berapa lama untuk menghabiskan 8000 hektar berdasarkan formulanya. Okey, jadi kita akan kira gunakan rumus tu. Ya, inilah kegunaannya bila kita mempunyai matematik. Bila kita pelajari indeks, logaritma, kita boleh membantu. Kita boleh membantu orang mengira, even dalam wabak. Sebenarnya dalam sebaran COVID-19 pun, virus merebak pun boleh dikira virus bakteria membiak. Berapa banyak dia boleh membiak dalam masa 1 minit, 2 minit, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan tu kan. Kalau dia tidak dikawal, biarkannya merebak secara meluas. Apakah perubahannya? Itu semua boleh dikira dengan rumus indeks logaritma. Kenapa nak gunakan rumus indeks logaritma untuk kira sesuatu macam bakteria, wabak semua ni? Sebab bakteria wabak ni dia merebak dengan cepat dan dia apa tu? Pembiakan dia ataupun
penghasilan Zurich ni dia adalah masa yang singkat. Masa yang singkat, 1 boleh jadi 2, 2 boleh jadi 4, dia boleh multiply dengan cepat. Jadi dalam masa sekejap saja dia sudah boleh mencecah beribu berjuta. Itu sebab kita kena gunakan indeks, sebab nombor indeks ini dia boleh membantu kita mengira dengan senang, mengira dengan senang walaupun melibatkan nombor yang besar. Okey. Jadi di sini macam mana selesai soalan ini? Jadi kebetulan kamu sudah belajar lapang adalah 2 kuasa 3 dan sini adalah 2 kuasa 2 0.2n. Dengan gunakan konsep indeks, kita bandingkan indeksnya dan kita dapati bahawa 3 bagi 0.2 15 minggu. Dia mengambil masa 15 minggu untuk menghabiskan kesemua tanaman dekat 8,000 ekar. Kalau petani itu mempunyai jumlah ekar 8,000. Inilah maksudnya macam mana mengaplikasikan konsep logaritma indeks. Yang soalan ini lebih kepada konsep indeks sahaja sudah boleh membantu untuk menyelesaikan kehidupan harian kita. Dan ada lagi, kita ada belajar SERP, kita ada belajar logaritma. Macam mana logaritma juga boleh membantu kita dalam menyelesaikan masalah harian. Jadi kena ingat bila nak gunakan log. Kenapa soalan ni gunakan indeks? Sebab soalan ini ingat apa-apa di mana kalau dua nilai di sini, satu adalah nombor indeks, satu adalah nombor indeks ataupun bukan indeks, kalau mereka mempunyai asas yang sama iaitu 2, kalau dia ada asas yang sama, kamu gunakan indeks boleh selesai. Gunakan indeks sahaja sudah boleh selesai. Tapi sekiranya kalau saya tukarkan soalan ini, contohnya soalan 3, saya tukarkan, saya ada 10,000 hektar pula, ekar tanah. Formula yang diberi kepada saya adalah yang ini. Bila bahagikannya, I get 10. Sekiranya bukan begitu cun di mana nilai yang kamu kira tu akhirnya dia boleh mempunyai asas yang sama. Contohnya macam ni, 10 dengan 2, adakah mereka mempunyai asas yang sama? Jawapannya adalah tidak. Kalau tidak, kalau soalan yang tidak mempunyai asas sama, dan kita guna apa? Kita akan gunakan konsep log asas 10 untuk tolong kamu. Di mana ini je 1, ini jadi 0.2n dan belakang tu adalah log 2. Di mana log 2 sama apa? Log 2 sama dengan 0.3010, sama dengan 1. Lepas tu 0.2n ini pindahkan ke sebelah sini 1/0.301, something like that. Sebenarnya 0.2 pun boleh pindah juga. Boleh pindah. Ini bila ada hasil bahagi ini, dia akan dapat 3 point something. Lepas tu kamu bahagi lagi 0.2. Jawapannya akan jadi around 15 point something, something like that lah. 15 minggu lebih. Dia mesti 15 minggu, maybe 16 minggu and so on. Cikgu tak tahu sebab cikgu tak kira betul-betul. Tapi di sini cikgu nak tunjukkan bahawa kalau asasnya tidak sama, dan kita berjaya boleh juga menyelesaikan masalah ini dengan satu cara iaitu logaritma. Jadi logaritma punya konsep adalah membantu kita untuk menyelesaikan nombor indeks, nombor indeks ataupun nombor bukan indeks pun boleh asalkan asasnya tidak sama. Nombor asasnya tak sama, jadi kita boleh gunakan log untuk selesaikannya. Itu saja untuk hari ini. Jadi ini adalah latihan 4.14, anda boleh cuba, dan juga latihan intensif untuk 4.4. Jadi setakat ini dulu untuk hari ini. Jadi maksudnya bab 4 telah selesai hari ini. Bab 4 telah selesai. Ini adalah rumusan semua rumus yang ada, hukum yang telah kamu belajar dalam topik ini. So itu saja. Jadi untuk cuti ini, cikgu galakkan anda semua buat latihan pengukuhan. Tak banyak ni.
sikit saja soalan. Okey. Ini baru 10 soalan. Cuba buat. Okey. Bab 3 juga ada latihan pengukuhan. Kamu boleh juga buat bab 3 dengan bab 4 punya latihan pengukuhan. Okey. Itu pesanan kerja cikgu untuk hujung dalam cuti ini. So akhir kata, selamat bercuti, jaga sihat, jaga badan, stay safe semua. Okey, jadi hari ini cikgu buat recording ini tidak ada muka cikgu. Itu saja. Okey, terima kasih.